Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat yang ada, tolong beritahu suara saya clear ataupun tidak, gambar clear ataupun tidak. Bersama-sama kita pada pagi ini daripada Fakulti Pengajian Islam UNIZA. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Andy, jawab penuh tu salam. Datuk Syed Anwar, Syed Hafizi. Oh, Fizi ada dinilai, ingat ke ada di Gombak. InsyaAllah sebagai permulaan ini, kita sebagaimana biasa, kita baca dulu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada yang dah online. Bagaimana biasa, saya ingin mengajak semua, jom kita sama-sama baca surah Al-Ikhlas. Kita baca 3 kali. Moga-moga pahalanya berganda di musim Ramadan ini. Baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jom sama-sama kita baca. Sambil sahabat-sahabat tolong share dulu kuliah pada pagi ini. InsyaAllah lepas kita baca ni, kita akan mula baca buku kita. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Cuba tulis kat komen siapa yang dah baca, tulis dan baca. Moga-moga sama-sama kita berkongsi pahala. Dan satu lagi zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari, diulang 3 kali. Rasulullah kata pahalanya seperti kamu berzikir wahai Al-Juwairiyah bermula daripada subuh sehingga waktu duha. Apa zikirnya?
Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Alhamdulillah, dan insya-Allah hari ini kita akan lompat sedikit. Kita akan baca checklist 18 muflis akhirat. Cuba tulis di ruangan komen checklist 18 muflis akhirat. Terima kasih pada yang tulis dan baca. Dah baca, alhamdulillah. Jadi taklah saya seorang dapat pahala, kita kongsi pahala ramai-ramai. Jadi checklist 18 muflis akhirat. Bonda dan alhamdulillah. Bonda, jangan lupa doa untuk anak anda juga ni. Untuk Syed Anwar, alhamdulillah. Kita baca intro kita. Segala bicara di hari akhirat adalah berdasarkan mata wang dosa pahala. Yes, okay, Noriani Muhammad Nur, checklist 18 muflis akhirat. Ya, Hafizi. Pak Lang ada. Allah, Papa Lang. Papa Lang PKP mana tu? Di Terengganu ke di Selangor? Alhamdulillah. Rozana, Pak Opaya, Hasimah, Syed Steady, alhamdulillah. Pada yang baru masuk, tolong share. Moga-moga manfaat majlis ilmu kita ini tersebar dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Okey. Kita terus baca dah. Muka surat 201. Dia muflis akhirat. Dia datang dengan dosa, telah memaki hamun orang ini, memfitnah orang ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah dan memukul orang. Muflis dalam kalangan kami ialah orang yang tidak berduit dan tidak memiliki harta. Ini jawapan para sahabat apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu tak makna muflis? Oh, Pak Lang ada Johor. Rapid ke? Ada kat Pengerang ke? Jaga SOP tu. Jaga SOP yang bertugas. Pak Lang, Johor di Pengerang kan? Pak Lang dah. Oh, Teacher Azila dah share, alhamdulillah. Nasruddin, Masitah baru masuk, tolong share yang baru masuk. Nabilah, tolong share dari Kota Kinabalu, Kota Baru. Alhamdulillah. Kuala Nerang, jelas. Jelas. Jadi, kita baca kat bawah dia. Cik Zunul Paini, muflis akhirat, fasa kedua Ramadan ya. Umi Natrah dari Pasir Gudang, alhamdulillah. Kita baca Adakah kamu semua mengetahui siapakah orang yang muflis? Ya. Sebagaimana biasa, salah satu teknik didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dengan cara two-way communication. Komunikasi dua hala, iaitu dengan mengemukakan persoalan diikuti penjelasan baginda terhadap kepada persoalan tersebut. Ini antara teknik Nabi, two-way communication. Nabi tanya dulu. Cikgu-cikgu yang ada di sini memang salah satu daripada pedagogi. Ya? Kita masuk kelas, kita tanya anak murid, topik kita nak mengajar hari ni. Tapi kita create soalan untuk menjadi untuk tarik dia punya perhatian supaya dia apa ni ataupun supaya
anak murid itu bersedia membuka gambaran dengan cara tanya soalan dulu. Jadi ini salah satu pedagogi berkait dengan tanya soalan. Oh, sorry Pedagogi berbentuk bertanya soalan. Nur Syuliza, Alhamdulillah Ustaz, tak semalam ada orang hadiahkan buku Ustaz kat saya. Allah, Alhamdulillah. Moga-moga diberkati yang hadiahkan buku dan yang menerima hadiah buku. Moga-moga diberkati kedua-duanya dan yang menulis buku. Okey, tahniahlah. Jadi teknik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satunya ialah two ways communication. Nabi tanya soalan untuk membuka perbincangan. Allahu akbar. Para sahabat menjawab, dan kaedah ini kita pun boleh gunakan sebenarnya. Kita sebagai mak ayah boleh gunakan kaedah tanya soalan ni kepada anak-anak. Boleh gunakan kaedah ini. Ini pedagogi yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menjawab, muflis dalam kalangan kami ialah orang yang tidak berduit dan tidak memiliki sebarang harta, aset. Sahabat jawab. Bila Nabi tanya, sahabat jawab. Muflis ni Rasulullah, orang tak ada duit, orang tak ada aset, tak ada dinar. Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Wahai Rasulullah, muflis di kalangan kami ialah orang yang tidak ada duit dinar, orang yang tidak ada harta. Jawapan ini berdasarkan kefahaman. Jawapan ini berdasarkan kefahaman umum masyarakat ketika itu dengan kalimah muflis. Bahkan pada zaman sekarang, apabila disebut kalimah muflis, maka yang terlintas dalam fikiran kita ialah seseorang yang tidak berduit dan tidak ada harta serta memiliki liability hutang yang tidak mampu dibayar. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan apakah pengertian muflis yang baginda maksudkan. Penjelasan ini cukup menggerunkan hati-hati yang tersemai iman di dasarnya, bimbang sekiranya terjerumus ke kancah muflis. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ani ta'rif muflis." Jadi sahabat jawab bila Rasulullah tanya, tahu tak siapa orang muflis? Sahabat kata tak ada duit, tak ada aset, hutang tak terbayar, bankrupt lah bahasa kita sekarang. Lalu barulah selepas sahabat jawab, Rasulullah pun terangkan apa yang baginda nak cerita berkenaan dengan muflis. Ya, bagi yang baru masuk, hari ni checklist ke-18. Checklist ke-18, tajuk dia muflis akhirat. Dan Rasulullah pun terang. Rasulullah terang, baginda bersabda, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisalatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatih wa hadha min hasanatih fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar." Allahu akbar. Allahu akbar. Yang ada buku tengok muka surat 203. Muka Kak Hanizan muka surat 203. Makna muflis di hari akhirat. Artinya, sesungguhnya orang yang muflis dalam kalangan umatku datang pada hari kiamat dengan berbekalkan pahala solat, puasa dan zakat. Solat, puasa dan zakat. At Kedah. Yang tanya nak dapatkan buku PM PM, nanti kita reply, kita post. Boleh.
Jadi syukur kata dari bandar baru Sentul, tengok live dengan isteri saya, alhamdulillah. Cuba tengok kat isteri kat sebelah tu, cakap I love you. Syukur, cuba cakap kat isteri I love you. Lepas tu dia jawab apa? Tulis kat tu, dia jawab apa? Syarifah Ainun, kau potukku clear, Masya Allah. Halimah Iman, okey betul. Okey, kita baca Sedih tak dia balik raya orang pelang, tak apa. Isteri jawab benda syukur. Cuba tanya, cakap apa kat isteri, I love you. Okey, cuba kita tengok sekarang. Cuba kita tengok makna muflis yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang muflis dalam kalangan umatku datang pada hari kiamat, dia membawa pahala solat, puasa, zakat. Cuba tulis di ruangan komen, membawa pahala solat, puasa dan zakat. Pada masa yang sama dia datang dengan dosa telah memaki hamun orang, memfitnah orang, makan harta orang, menumpahkan darah orang dan pukul orang. Oh, sedaplah syukur. Isteri kata I love you too. Bagus. Pembina UM dengar sambil buat assignment. Oh, bagus. Boleh fokus tak tu? Okey. Conan Edogawa. Canggih nama dia. Merubiah Mungin. Pertama kali tengok Ustaz. Okey. Tulis. Membawa pahala solat, puasa, zakat dan membawa dosa, maki hamun, fitnah, makan harta orang, tumpahkan darah dan pukul orang. Dia kena sekaligus. Orang muflih ni, dia bawa pahala solat, puasa, zakat dan membawa dosa, maki hamun, fitnah, makan harta orang, tumpahkan darah orang, pukul orang. Lajunya Ustaz. Okey, sekali lagi. Orang muflis, okey, betul, tulis di ruangan tu, membawa pahala solat, puasa, zakat dan membawa dosa, maki hamun, fitnah, makan harta orang, tumpahkan darah orang, pukul orang. Tadi membawa dosa tu. Ni modal. Modalnya solat, puasa, zakat. Liability-nya ataupun dosanya 5 cuba tulis. Maki hamun, fitnah, makan harta orang tanpa hak, tumpahkan darah, pukul. Masitah mazlan dan membawa dosa, maki hamun, fitnah, makan harta orang, tumpah darah. Ya betul 5. Itu liability-nya. Yes, yang ni kita nak. Nari Dayu ni. Bagus nota dia. Kita tengok sikit. Betul Dayah. Alright. Kita tengok ni Tengok nota dia. Muflis akhirat bawa pahala solat, puasa, zakat, tapi bawa juga dosa, maki hamun, fitnah, makan harta orang, tumpahkan darah orang, pukul orang. Ya, Allahu Akbar. Dia ada modal, dia juga ada liability. Membawa pahala solat, ya, Allahu Akbar. Takrifnya orang muflis di hari akhirat. Allahu Akbar. Yang baru masuk, jangan lupa untuk tolong share. Ya Allah. Sabda Rasulullah, sungguhnya orang muflis dan kaum aku datang pada mereka membawa pahala solat, puasa dan zakat. Pada masa yang sama membawa bersama dosa, maki hamun, fitnah, tumpahkan darah. Ya betul. Ya, Allahu Akbar. Maknanya orang yang muflis di hari akhirat ini, mereka salat masa kat dunia dulu. Mereka pun berpuasa, zakat bayar. Tapi dalam masa yang sama,
mereka juga maki hamun orang. Dalam masa yang sama mereka juga ada tipu, ada makan harta orang. Dalam masa yang sama ada juga yang memukul, memfitnah orang. Allahu Akbar. Roslina Ibrahim tak boleh nak tarik. Tengah buat order biskut raya. Boleh dengar je. Tak apa sedapnya biskut raya dia. Betul. Itu tak ada orang muflis. So kita telah mendapat gambaran. Baru kita syarah. Kita baca syarah dia sekarang. Jadi sahabat-sahabat yang dah tulis tu, dah ada juga yang tak tulis tapi faham bahawa maksud orang muflis yang pertamanya keadaannya dia hari akhirat dia bawa pahala. Makna dia semayang, dia puasa, dia bayar zakat. Dalam masa yang sama dia juga maki hamun orang. Maki hamun staf dia, maki hamun orang bawahan dia. Dia juga memfitnah orang. Tekan butang share, copy paste je. Rupa-rupanya menyebarkan fitnah. Ini ada sambungannya. Sambungannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pahala kebaikannya diberi kepada orang ini dan juga orang ini. Sekiranya pahala kebaikannya telah habis sebelum pengadilannya berakhir, diambil pula dosa-dosa mangsanya, lalu dibebankan kepada si muflis, kemudian dia dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Allahu Akbar. Pahala hak dia bawa bekal tadi, modal, dia kena bayar kepada mangsa dia. Pahala semayang, puasa, zakat, dia kena bayar kepada mangsa yang dia maki hamun. Dia kena bayar kepada mangsa yang dia telah fitnah masa kat dunia dulu. Oh, ni letih. Dia ada dah modal. Macam ni. Kita ke kebun, bawa satu bakul yang besar, ambil buah. Ambil buah. Ambil buah. Isi buah. Banyak buah masak ni. Isi, jalan, isi, jalan sampai ke kereta. Bila nak naik kereta, ambil bakul, buah tak ada sutir dah dalam bakul. Rupanya bakulnya bocor. Allahu Akbar. Faham tak? Dia beribadat. Dia puasa, dia solat, dia zakat. Tapi di hari akhirat, bocor bakulnya tadi. Tak ada pahala. Ini orang muflis. Sekali lagi. Ada bakul, kita gantung kat belakang. Kita pun ambil buah. Buah, nampak buah letak. Ya sungguh, Pak Opa ayah ni. Bakul saya, berjelabak jatuh buah. Ya. Berjelabak jatuh. Maknanya, dia isi buah, isi buah. Sampai kat kereta, nak ambil. Tak ada dah buah. Rupanya bakulnya bocor. Berjelabak. Beruduk rapok jatuh, habis buah. Beginilah orang yang muflis. Di dunia, dia semayang. Di dunia, dia puasa. Nur Kasih kata, Tok Su kata faham. Alhamdulillah. Sampai saya ulang 2 kali. Tak khabar betul Nabilah. Tak khabar bakul bocor. Khabar-khabar siapa? Tak ada dah. Kat dunia dia semayang. Dia puasa. Tiba-tiba di hari akhirat, mananya pahala semayang puasa aku? Kena bayar kat orang dah. Berapa bayar? Awak fitnah dia dulu. Berapa bayar kat dia? Duit dia awak tipu dulu. Allahu Akbar. Berapa pahala semayang puasa kena bagi kat dia? Dah awak maki hamun dia dulu. Ya Allah. Inilah manusia-manusia yang muflis di hari akhirat. Ya Allah. Ya Allah. 3 modal, 5 liability. Ni. Modal yang dibawa ke akhirat kelak tidaklah terhad. Tidaklah terhad pada 3 jenis modal yang disebut dalam hadis ni. Bahkan menurut Ibnu Allan Asy-Syafi'i dalam kitabnya Dalilul Falihin, juga termasuk pahala amalan-amalan lain. Hal ini bermakna
segala bicara di hari akhirat kelak adalah berdasarkan mata wang dosa pahala. Currency dosa pahala di hari akhirat. Currency. Tak laku dah ringgit Malaysia, US dollar. Tak laku dah. Rial Saudi, yen, dinar, tak laku. Dalam kubur, currency-nya ialah dosa pahala. Itu currency. So, you bawa modal banyak, currency awak pahala, okey. Liability-nya dosa. Bila berkait dengan orang, kena bayar semua. Jadi, yang syarahkan hadis ni, Imam Ibn Allan dalam kitabnya Dalilul Falihin, dia kata walaupun dalam hadis tadi kan Nabi sebut modal 3. Modal sebut 3. Nabi sebut pahala mayang puasa zakat. Tapi sebenarnya, segala pahala lain juga. Ini sebab takkan Nabi nak senarai semua. Dia bawa pahala semayang, puasa, zakat, baca Quran, senyum ke jiran, beri salam. Takkan nak senarai belaka. Jadi, yang mensyarahkan hadis ini kata, semua pahala yang kita buat. Pahala-pahala yang ada, modal. Pahala-pahala yang ada kita buat, banyak bawa. Buah kita isi dalam baka tadi, itu kena bayar pada orang. Bayar. Bocorlah. Ya Allah. Currency-nya dosa pahala. Ketika itu ringgit sudah tidak laku. Begitu juga rial, dolar dan sebagainya. Manusia yang besar modal pahalanya, dia akan bergembira dan bersenang-senang. Dia ada modal besar. Dia akan bergembira di hari akhirat. Bagaimana sekarang? Musim PKP. Ada orang dia ada modal besar. Dia ada simpanan duit dalam akaun. Ketika orang duduk susah-susah, oleh kerana dia ada modal, dia boleh berbelanja. Musim PKP. Di hari akhirat, orang yang ada modal pahala banyak, maka enjoy lah dia, currency dia. Dia bergembira sebab dia banyak modal. Jadi, ni bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini peluang untuk kita perbanyakkan modal kita di hari akhirat. Kita tak tahu. Mungkin kita meninggal esok lusa minggu depan. Allahu Akbar. Dalam usia yang masih ada, kesihatan, masa dalam bulan Ramadan, perbanyakkan modal kita. Untuk kita buat sekarang, kita nak pakai nanti. Kita bawa modal. Modal pahala. Macam saya sebut tadi lah. Ada orang tak ada modal sekarang. Macam mana nak pergi pasar, macam mana nak pergi beli barang. Tak ada modal. Ada yang ada modal banyak. Sebab apa? Sebelum PKP, dia dah menyimpan. Dia dah menambung. Dia ada financial management yang baik. Dia belanja yang perlu. Dia tidak membazir. Jadi, musim PKP, ada modal. Begitulah kita di hari akhirat nanti. Ada modal ke tidak? Masing-masing tidak ada yang akan masa hari itu yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Di hari akhirat masing-masing jaga modal masing-masing. Tak ada dah nak bagi ke orang, tak ada, kecuali yang terpaksa bagi pada orang. Dia ada modal tapi kena bagi ke orang. Sebab apa? Muflis di hari akhirat. Dia kena bayar hutang. Duit orang dulu yang dia berhutang kat dunia, dia lari tak bayar kat dunia. Akhirat tak bayar dengan duit dah. Akhirat kena bayar dengan pahala. Currency-nya pahala. Dulu kat dunia dia ada pekerja, dia tak bayar gaji pekerja. Dia bayar gaji pekerja tak penuh bagaimana dijanjikan. Akhirat dia kena bayar dengan pahala. Allahu Akbar. Dulu dia buat bisnes, dia janji nak bagi komisen kat orang. Orang tolong buat sale. Sekali dua dia bagi bisnes. Kali ketiga keempat dia tak bagi dah. Dia tak bagi dah komisen. Dulu dia janji setiap kali sale awak akan dapat. Jadi ketika itu di hari akhirat tak bayar dah dengan komisen yang dia janji dulu. Dia kena bayar dengan pahala. Currency-nya pahala. Dulu kat dunia ikut dan je dia tekan butang share kat Facebook. Ikut dan je dia copy paste. Copy paste. Rupanya dia ini sedang menyebarkan fitnah. Hari akhirat dia tak bayar sama malu. Dia bayar dengan pahala. Allahu Akbar. Manusia yang besar modal pahalanya, dia akan bergembira dan bersenang-senang.
Manakala yang kekurangan modal, pasti tercari-cari tempat bergantung. Yang sudah pasti tiada lagi. Ya Allah. Bertambah malang apabila modal yang sedikit terpaksa dibayar kepada manusia lain yang pernah menjadi mangsanya ketika di dunia dahulu. Salahuddin Al-Idrus. Oh, ni toke ayam ni, toke satang ni. Bagus bisnes. Musim-musim PKP. Bagus. Bayangkan situasi seseorang yang tiba-tiba kehabisan modal, tapi masih belum selesai hutang yang dituntut, maka dia dipaksa pula oleh malaikat untuk pikul dosa orang lain. Allah. Sah dia sudah muflis. Bayangkan, dia ada sedikit je modal. Bayar puasa tak banyak dah. Yang dia maki, yang dia fitnah, yang dia tipu duit orang, yang dia pukul banyak. Jadi kena bayar. Bayar. Habis dah duit. Tapi ada lagi orang yang tak settle. Takkan nak minta moratorium. Tak boleh nak moratorium. Hari akhirat. Tak ada pitih, tak ada modal nak bayar. Habis dah pahala. Kena ambil dosa mangsa. Transfer liability. Siapa tadi? Pelajar akaun tadi. Liability transfer. Kalau kaedah agama dipanggil hiwalah. Kita hutang dengan orang tu, transfer hutang, tambah hutang. Allahu Akbar. Pahala kita dah habis bayar pada mangsa, tapi masih ada mangsa lain yang belum settle. Kita kena ambil dosa dia, kita kena pikul. Ya Allah, muflis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kena ambil dosa orang pikul. Dia kena ambil dosa orang pikul. Dia kena ambil dosa orang pikul. Akhirnya dia dihumbankan ke neraka jahanam. Ya Allah. Kat dunia dulu nampak semayang. Kat dunia dulu nampak puasa. Tapi muflis. Ya Allah. Bocor pahalanya. Dosa kepada manusia. Ya Allah. Pada yang baru masuk, saya nak minta jasa baik, tolong share. Moga-moga majlis ilmu kita ini dimanfaatkan. Ada yang baru masuk tu. Kita baca lagi deh. Dosa kepada manusia apabila ditilik kembali kelima-lima dosa yang menjadi liability di hari akhirat. Semuanya berkait rapat dengan hubungan sesama manusia. Memaki hamun orang lain, seperti pekerja, orang miskin, orang yang lemah, apatah lagi isteri ataupun ibu bapa sendiri hanya mampu memberikan kepuasan sementara kepada seseorang, tetapi bahananya menanti di hari akhirat kelak. Ya Allah. Ya Allah. Ni cerita bab maki hamun. Yang sebelum itu, kalau perhati kelima-lima dosa tadi adalah dosa berkait dengan manusia. Kait dengan manusia, maki hamun, fitnah. Ada dosa berkait dengan Allah. Dosa berkait dengan Allah, kita bertaubat nasuha, Allah ampunkan insya-Allah. Taubat sungguh-sungguh. Kita mungkin pernah tinggal salat, itu dosa kita dengan Allah. Kita mungkin tak tutup aurat, nak pergi masjid bagus pakai telekung, nak pergi sidai kain kat luar kemban je, nak cepat. Postman mari atas juga, dia ambil kain sikit letak kepala kemban. Cepat dia kata ke postman. Itu dosa kita dengan Allah. Dosa tak tutup aurat, dosa tinggal solat. Dosa-dosa dengan Allah kita taubat sungguh-sungguh, menyesal, rasa bodohnya aku, dan jangan ulang lagi. Itu dosa dengan Allah. Adapun dosa yang menyebabkan seseorang muflis di hari akhirat adalah dosa berkait dengan manusia. Tulis dekat ruangan komen. Punca muflis, dosa berkait manusia. Punca muflis adalah dosa yang berkait dengan manusia. Punca muflis, dosa berkait dengan manusia. Nabilah, pada yang baru masuk, teruskan. Terima kasih kepada yang tolong share. Untung postman. Allah, Datuk Nizam ada. Datuk Nizam, ya Allah. Macam mana anak-anak MTS?
Alhamdulillah, asyik baik sekolah tahfiz. Guru tahfiz ni semangat. Cuti PKP pun buat kelas online. Ya, punca muflih berkait dengan manusia. Ya. Yang pertama sekali, maki hamun. Dosa maki hamun. Dosa maki hamun. Kita sebut kat sini, dia maki hamun pekerja, maki hamun orang miskin. Berat lagi maki hamun isteri. Musim PKP ni kesian. Isteri jadi mangsa maki hamun. Allahu Akbar. Dah lah isteri tu letih, masak lagi, bangun sedia sahur lagi, urus anak-anak lagi. Ada suami yang maki hamun isterinya. Ya Allah. Hak lagi sedih. Isteri maki hamun suami. Suami kena dera. Kan? Lagi berat. Dia ni dah selalu maki hamun staff, maki hamun pekerja, balik rumah maki hamun anak-anak pula. Ya Allah, maki hamunnya menyopah serapah betul pak opa. Allahu Akbar. Jadi kena hati-hati maki hamun. Sekarang selain maki hamun dengan mulut, ada juga yang maki hamun dengan jari jemari. Macam mana maki hamun dengan jari jemari? Maki hamun jari jemari adalah dengan cara menulis di Facebook, menulis di WhatsApp, menulis di Twitter. Maki hamun. Maki hamun menggunakan jari jemari. Allah Al-Fadil, Tuan Muhammad Hafizan. Selamat datang Tuan. Tuan baru sudah makan sahur ke? Bagus. Maki hamun. Allahu Akbar. Biasanya orang pangkat besar maki hamun orang pangkat rendah. Orang kaya maki orang miskin. Rosli Ishak, keyboard warrior. Keyboard warrior. Dia maki hamun kat dalam Facebook. Ustaz, kalau dia ni fake account. Dia buat account bukan nama dia, tapi dia maki hamun. Masuk juga sekali. Termasuk di kalangan calon-calon muflis di hari akhirat. Ustaz, kan dia tak pakai nama dia. Ya, tapi dia yang tulis maki hamun tu. Dia maki hamun pada siapa? Maki hamun pada orang soleh. Maki hamun pada ulama. Maki hamun pada kawan satu office sendiri. Dia create account, fake account. Duk maki hamun. Di hari akhirat, malaikat catik semua. Dah, Ustaz, kan malaikat tak friend. Macam mana malaikat tahu? Oh, malaikat canggih lagi. Okey. Jadi, maki hamun. Yang kedua, memfitnah. Ni lebih kurang. Dia begitu seronok melihat mangsa fitnahnya dibenci masyarakat atau dikenakan tindakan tertentu di dunia. Tetapi dia pasti menyesal apabila diminta membayar pahalanya kepada mangsa fitnah tersebut. Menyesal ketika itu sudah tiada manfaatnya. Bak kata pepatah Melayu, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tiada gunanya. Yang kedua, memfitnah. Ya Allah. Memfitnah ni ada banyak feel ataupun banyak padangnya. Memfitnah di tempat kerja. Fitnah sama sendiri sebab nak naik pangkat, deki orang kerja bagus, orang sayang dia deki. Fitnah di tempat kerja. Fitnah di kejiranan. Tengok hidup jiran bahagia je. Fitnah. Allahu Akbar. Fitnah di tempat kerja, fitnah kejiranan, fitnah dalam bisnes. Dia memfitnah kompetitor. Jangan pergi restoran tu, orang ramai restoran tu. Tu sebelum masak dia rendang seluar dalam dulu dalam puyuk. Fitnah. Fitnah tempat ini kompetitor bisnes. Jangan bagi kontrak kat company dia, delay. Jangan bagi kontrak kat syarikat dia, tak deliver. Crack bangunan, jangan suruh dia buat renovate dapur tu. 3 bulan crack dah dinding. Ini fitnah bisnes, fitnah orang bisnes.
Jangan hantar baju kedai tu. Dia kata nak buat baju raya, jahit pun tak jahit dalam. Jahit pun tak molek. Jangan pergi klinik tu. Gigi patutnya boleh tampung je, nanti dia suruh cabut. Tak boleh percaya doktor tu. Ini. Fitnah competitor business. Tadi saya sebut fitnah di office, fitnah jiran tetangga, fitnah competitor business. Fitnah sama-sama ahli keluarga ada tak? Ada tak fitnah sesama ahli keluarga? Ada atau tidak? Apa contoh fitnah sesama ahli keluarga? Fitnah sesama adik-beradik, fitnah anak saudara, pak saudara, sepupu, sepapa. Ya Allah. Biasanya fitnah kalau di kalangan ahli keluarganya puncanya apa? Puncanya berkait dengan, na'udzubillah, berkait dengan duit, berkait dengan tanah pusaka, berkait dengan harta pusaka. Allahu Akbar. Lagi, fitnah apa lagi? Fitnah dalam dunia politik ada tak? Apa contoh fitnah dalam dunia politik? Ya Allah. Ya Allah, fitnah dalam dunia politik. Wahai ahli politik, ingat, every single action ada dosa pahalanya. Setiap tindakan kita atas dunia ni akan membawa kesan di hari akhirat. Nak berpolitik, silakan. Nak pakai bendera warna apa pun, silakan. Tapi ingat, fitnah, maka hari akhirat kena bayar kepada mangsa fitnah itu dengan pahala. Kita semayang, kita puasa, lepas tu kita berpolitik dengan cara menyebarkan fitnah. Character assassination. Membunuh karakter lawan politik dengan cara fitnah. Allahu Akbar. Maka di hari akhirat dia kena bayar kepada mangsanya dengan pahala semayang, puasa, zakat. Ustaz, saya tak fitnah ustaz. Saya tolong share je. Sama dosanya. Yang tukang share. Yang tukang share sama je dosa fitnah ini. Sama-sama muflis dengan bos. Bos pun kata, saya tak buat ustaz. Saya suruh anak bos saya. Saya kata, mu kita tembak. Mu kita tembak kat Facebook tu. Tembak. Tembak kat Facebook. Hak tukang suruh, hak tukang buat. Kalau itu perkara fitnah, maka sama-sama memikul dosanya di hari akhirat dan kena bayar pahala kepada mangsa fitnah. Memang ada orang politik yang dia membina kemenangan dengan fitnah orang. Kerja dia fitnah. Buat live pun fitnah. Buat press statement pun fitnah. Siang dia. Dah lah. Lepas tu kalah pula. Lepas tu ada yang kalah, ada yang menang. Menang, dapat kursi kerana fitnah orang. Tak tahan lama. Ataupun, kalau bertahan lama pun, kat dunia lama mana sangat bertahan. Dunia pun sekarang dah kecil. PKP punya pasal, coronavirus, dunia dah jadi kecil sangat dah. Kan? Akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhiratlah yang kekal. Dunianya kecil jadi sekarang. Mana? Tak terbang, apa terbang tak boleh. Nak naik kereta pun tak boleh. Duit ada berjuta, tapi tak boleh nak terbang. Kalau terbang nak pergi ke mana? Nak pergi ke Europe. Nak pergi ke Jepun. Nak tengok Ultraman. Tak ada Ultraman cuti sekarang musim PKP. Lockdown, Japan. Nak pergi tengok kangaroo, Australia. Tak boleh masuk. Duit banyak. Sempit dunia sekarang. Tapi, kamu yang memfitnah, bila nak minta maaf? Ada yang memfitnah para pendakwah. Ada yang memfitnah ulama. Ada yang memfitnah dalam bisnes. Ada yang memfitnah rakan pejabat. Ada yang memfitnah ahli keluarga. Ada yang memfitnah AJK masjid. Sia AJK masjid kena fitnah. Allahu Akbar. AJK masjid kena fitnah. Musim sekarang, adanya frontliner yang bertugas. Adanya pihak MPKK. Siang malam kerja MPKK kat kampung. Pergi agih sumbangan. Tak cek senarai nama. Ada lagi kumpul rumah ni tak terima kesian MPKK. Fitnah kepada MPKK. Ada juga. Kan? Dia memfitnah MPKK. Semua termasuk. Ustaz, MPKK buat kerja tak elok, Ustaz. Dia yang terima amanah. Dia buat kerja tak jujur. Dia kena jawab di hari akhirat juga.
Dia ambil bahagian orang. Ada lepas ni, dosa ketiga nanti. Makan harta orang tanpa hak. Dia pun muflis. Kita fitnah MPKK. Kita pun muflis. MPKK ambil hak orang tak tunaikan. Dia makan untuk diri dia. Dia makan harta orang tanpa hak. Dia pula kena pikul dosa orang di hari akhirat. Allahu Akbar. Ya Allah. Ada yang fitnah suami sendiri. Ada yang fitnah isteri sendiri. Ada yang fitnah adik-beradik. Ada yang fitnah jiran tetangga. Na'udzubillah. Ini semua punca muflis di hari akhirat. Siapa yang sedang live ni biasa fitnah orang? Cuba angkat tangan. Saya Ustaz. Tulis. Cuba tulis. Saya biasa fitnah orang Ustaz. Dahaga Siapa sini biasa fitnah orang? Cuba tulis kat komen. Saya biasa fitnah orang Ustaz. Cuba tulis. Kan? Allahu Akbar. Besar dosa fitnah ni. Hati-hati kepada yang suka share sesuatu dalam grup WhatsApp. Hati-hati kepada yang suka share perkara-perkara dalam Facebook. Kita ni ada sifat suka kalau akulah orang pertama yang share. Tapi hati-hati. Takut-takut yang kita share itu adalah fitnah. Jadi kita menjadi penyambung lidah fitnah. Waliyazubillah. Waliyazubillah. Itu fitnah. Allahu Akbar. Fitnah suami itu biasa. Auzubillah. Selain itu, ada juga yang gemar memakan harta orang lain dengan cara yang semestinya tidak direstui oleh agama. Seperti tipu duit orang, seperti pecah amanah, mencuri, merampas dan sebagainya. Makan harta orang, curi. Orang stopper kata, ya Ustaz, ada makhluk yang fitnah orang lain sampai masa muka bertahun-tahun. Ya, tahun-tahun kat dunia, kat akhirat letih lagi. Tuan Mas Liza, jadi silent reader je lagi bagus. Silent reader. Maksudnya silent reader pada Facebook itu tu. Jumpa bomo. Bomo kata orang tu, orang ni buat, dia percaya dan bertindak berdasarkan kata. Hati-hati untuk bomo. Kadang-kadang jin ni memang jin nak laga kita supaya kita bergaduh. Jin pun kata orang ni buat, laga-lagakan kita. Zubaidah tipu duit orang, tak bayar hutang. Ya, masa nak berhutang manis muka, lepas tu tak nak bayar lari. Syed steady. Start minum air ke? Azman kata benda. Ustaz, masa baik kawan saya lalu bagi makan, bagi duit, tapi bila gaduh dia cakap tak halal. Tak jadi. Bagus soalan ni. Masa rapat, masa baik, dia biasa belanja makan, dia biasa bagi duit. Lepas tu bila bergaduh dia ungkit balik, dia kata tak halal aku bagi kamu. Tak jadi. Masih bagi tu masa bagi tu dia bagi dah lah, kecuali kita kata nak pinjam. Ya. Tak apa pula stop. Hati-hati betul. Hati-hati dengan Tok Bomo. Ya Allah, tipu duit orang, pecah amanah, curi, rampas dan sebagainya. Ia begitu licik ketika di dunia ini, tetapi ke manakah tempat bersembunyinya apabila berhadapan dengan malaikat di hari akhirat. Allahu Akbar. Ada yang berhutang dengan niat untuk tidak membayarnya. Masa berhutang niat tak membayar dah. Pekerja mencuri duit majikan. Nak tegur Ustaz buat gapo tadi, takut jadi fitnah. Ustaz buat gapo gini. Lepas hari ni, sedara. Beki. Hari ni longgar sikit. Kesak sikit. Tak, saya gurau je. Soalan. Ustaz, soalan saya, bagaimana diri sendiri difitnah tetapi sifat diri sendiri ini selalu memaafkan setiap malam, memaafkan
Adakah dosa fitnah itu terhapus? Macam mana soalan dia? Soalan saya, bagaimana diri sendiri difitnah tapi sifat diri sendiri selalu memaafkan setiap malam sebelum tidur. Adakah dosa memfitnah itu terhapus? Kalau kita maafkan orang fitnah, kita maafkan dia, oh tu besar pahala kita, besar pahala. Allahu Akbar. Kalau orang fitnah kita, kita boleh maafkan dia, kita berhak, kita dapat pahala. Dan dia macam mana Ustaz? Muflih tak akhirat? Lepaslah dia. Berbeza dengan kalau kita kata aku tak maafkan dia, tapi aku tak nak fikir dia lah di akhirat nanti. Letih, muflih lah dia. Gitu. Adakah kita perlu memaafkan orang yang memfitnah kita yang telah meninggal dunia? It's up to you, man. Syarinah Abdul Aziz tanya, Ustaz, dia telah fitnah saya dan dia dah meninggal dunia. Adakah saya ni perlu memaafkan dia? Bergantung. Kalau kita kata aku tak nak maafkan dia, akhiratlah kita kira dia meninggal dah, letih dia dalam kubur sana. Sebab mungkin kerana sebab fitnah dia itu kita sampai bercerai-berai. Mungkin sebab fitnah dia itu kita dibuang kerja. Mungkin sebab fitnah dia itu lingkup bisnes kita. Lalu kita berkata, aku tak akan maafkan dia. Dia mati dah, aku tak maaf. Tunggu akhirat lah. Kita berhak untuk berkata sedemikian. Kita berhak. Ustaz, Nabi kesian kat dia. Kalau kita rasa kesian, kita maafkan dia. Gitu kaedahnya. Oh, berat. Berat. Jangan fitnah orang. Jangan main-main dengan fitnah ini. Bukan mudah. Kita tak boleh berkata, mesti kalau orang tu dah mati, dia fitnah kita luar, awak kena maafkan dia. Tak tahu, itu hak seseorang. Kita tak tahu mangsa fitnah itu apa jadi pada kehidupan dia. Kita tak tahu mangsa fitnah ni kesan macam mana. Tapi, bila kita kata tak apalah, dia fitnah saya berat lalu, dia dah meninggal, saya maafkanlah dia. Boleh. Kita pun nak kata aku tak maafkan, pun boleh. Mangsa fitnah akan faham apa maksud saya ni. Baik, habis dah soalan fitnah. Mana tu? Apa pula ngayak? Chicken cabinet. Chicken cabinet. Ustaz, masa kerja saya difitnah. Fitnah kata saya bomoh orang tu sehingga saya pokan kawan-kawan, sehingga kawan-kawan pandang serong. Kawan pandang serong mungkin sebab kita duduk tepi kena pandang serong. Ataupun ialah maksudnya kerana difitnah. Dazul kata, Allahu Akbar, memberi kemaafan adalah yang terbaik. Itu orang yang hebat. Kalau boleh maafkan, betul Zul. Kuat imannya, besar pahala di sisi Allah kalau boleh maafkan. Tapi kalau tak nak maaf pun itu hak dia. Okey, kita sambung. Ya, memang memaafkan itu adalah perkara yang sangat sukar. Sebab tu kita bincang dulu kan. I can forgive but I cannot forget. Siapa yang pernah kena fitnah dia tahulah. Ustaz, saya kena fitnah Ustaz. Saya tak boleh nak settle di mahkamah Ustaz. Tak ada black and white. Tapi cara dia fitnah saya cukup licik Ustaz. Saya tak nak buat apa kat dunia. Hadis yang kita baca tentang muflis akhirat ini memberi amaran kepada orang jangan buat dosa-dosa ni. Yang kedua, memberi berita gembira kepada mangsa-mangsa yang tak mampu nak selesai kat dunia. Tadi saya sebut maki hamun. Ada staff yang kena maki di bos. Dia tak boleh nak jawab kat dunia. Dia baca hadis ni jadi lega. Tak apalah. Bos duk maki aku depan orang, tunggu akhirat. Muflih lah dia. Kat dunia dia kaya. Kan? Gitu. Ustaz, ada saya difitnah tidur masa kuliah. Padahal saya dengar sampai habis. Ada difitnah tidur. Bagus. Dengar sampai habis, bagus. Waktu kau fitnah tu minta maaf. Zazliza, Ustaz, kalau kita tak maafkan orang itu, sangkut tak kita di hari akhirat? Kita tak sangkut. Yang sangkut itu yang tukang fitnah. Sama juga yang kedua ni, yang makan duit orang, yang tipu duit orang.
Yang sangkutnya dia, kita masih settle. Ada orang kata, Ustaz, orang pinjam duit kita, kita kena halal Ustaz. Takut hari akhirat kita sakut. Salah tu. Dia sakut. Pahala dia kena bayar kat kita. Kita settle dah masuk syurga. Bukan mahkamah dunia. Pendakwa kena tunggu, tukang defendant plaintiff. Hak tukang dakwa kena tunggu, yang didakwa pun kena tunggu. Itu mahkamah dunia. Mahkamah Allah, awak tipu duit saya kat dunia dulu kan? Awak sangkut. Pahala awak bagi kat saya direct dah masuk syurga. Dengan pahala saya sendiri, lepas tu pahala awak sikit, with saya. Tak sangkut. Kalaulah duit kita kena tipu kat dunia, kat akhirat sangkut pula, itu tidak adil. Keadilan mutlak hanya ada di hari akhirat. Keadilan mutlak. Allah tahu kita tak bersalah. Jalan, terus dah. Yang sangkutnya ialah yang tipu duit kita itu. Rusmini, oh ingat kita kena tunggu. Tak. Kita kena tunggu timbangan amalan kita. Dalam bab orang tipu duit kita, dia berhutang, dia sengaja tak bayar, dia ada duit, dia tipu, bos tak bayar gaji pekerja, partner tipu duit partner, kita janji nak bagi komisen, kita tak bagi, hari akhirat, duit-duit itu semua, pahala dia kena bayar kat kita. Kita jalan terus, kita tak sangkut, dia sangkut. Ya. Ada orang kata, bahkan ada ustaz kata, siapa-siapa yang orang hutang duit dia, kira halal lah. Sebab kalau takut dia sangkut. Ustaz tu banyak berhutang sebenarnya. Minta maaf lah. Ustaz berhutang juga. Jadi ustaz nak bagi tahu halal lah. Supaya awak tak sakut. Supaya awak halalkan hutang saya juga. Ustaz ke, tok imam ke, duit orang kena bayar. Itu hak orang. Sama juga. Berhutang duit ustaz kena bayar. Okey. Jadi, okey, kita sambung lagi. Ini bab fitnah, bab tipu duit. Ada yang berhutang dengan niat tidak membayarnya. Ada pekerja curi duit majikan. Pekerja klaim minyak lebih, pergi site visit, masa kerja sepatutnya site visit 2 jam settle, 5-6 jam duduk lepak. Untuk di-share, saya pernah difitnah tetapi saya mengambil pendekatan memaafkan beliau walaupun amat pedih. Sebab beliau pun umat Salam, Ustaz, hidup saya tenang. Allahu Akbar, barakallahu fikum. Kamaru Hizam Ja'far, barakallahu fikum. Memaafkan, kita akan tenang, betul sangat. Saya tak nak fikir dah Ustaz, duit saya ada 40,000 tu, saya pun ada hidup lain, ada rezeki lain. Betul lah dia tipu saya 40,000 Ustaz. Saya pun malah nak fikir, saya halalkan lah. Ya, nak tenang hidup. Cuma saya nak beritahu, ada orang yang tak ada duit. Yang dia kena tipu 5,000. Duit dia pun tinggal selai sepinggang. Lepas tu kena fitnah pula. Dia kata, aku tak akan maafkan. Kita tunggu akhirat lah. Dia berhak untuk kata begitu. Allahu Akbar. Ada yang baru masuk tu, pada yang baru masuk, tolong share. Tolong share supaya kita berkongsi majlis ilmu. Tajuk hari ini tajuk yang menggerunkan, tajuk muflis di hari akhirat. Salihah Qasnun tanya, kita dah maafkan tapi kita teringat lagi, macam mana Ustaz? Cuba untuk lupakan, sibukkan diri kita dengan urusan lain, elakkan perkara yang menyebabkan kita teringat. Maksudnya apa? Jumpa dia ke, kita dah maafkan dia, kita pun duk scroll Facebook dia, jadi rasa nak marah balik. Jangan duk scroll lah, X tu. Jangan duk scroll. Okay, kita duk tengok lagi dia, jadi kita rasa nak marah balik. Lupakan. Kalau dah betul nak maafkan, lupakan, elakkan. Ustaz, wanita yang tiada suami, ya Allah, dia mungkin kematian suami, dia mungkin bercerai, ada pula orang fitnah dia, kesian ibu-ibu tunggal ni. Dalam kehidupan dia nak cari rezeki, dia nak tolong orang, tapi dia fitnah. Ya Allah. Sebab tu saya kata, bila kita baca hadis muflis hari akhirat ini, kita juga, ia juga memujuk hati orang yang selalu menjadi mangsa fitnah, mangsa kena tipu duit. Ustaz, saya nak tanya, kalau orang suka tipu orang macam scammer, macam scammer kenakan orang tipu orang melalui urusan jual beli esok di akhirat, adakah dia akan cari orang yang dia tipu tu
dah adakah kita akan kenal dia? Scammer di hari akhirat walaupun dunia kita tak kenal dia. Tentang scammer. Tentang scammer sama. Scammer ni dia tipu duit orang. Maka dia muflis di hari akhirat. Allahu akbar. Saya baru ni ada scammer call. Scammer call. Tapi kau petang, pukul 6 petang. Saya cakap, saya tanya dia, kita tanya. Saya kata, apa bunyi suara awak macam berdebar je? Saya tak berdebar. Awak kata, saya ada tonggakan bil apa. Apa saya tak berdebar ni? Kenapa awak yang berdebar? Lepas tu dia letak telefon. Siang scammer. Okey. Peniaga yang menipu dalam urus niaga dan sebagainya. Tahniah kepada manusia seperti ini kerana anda adalah calon yang sangat layak mendapat title muflis di hari akhirat. Yang berniaga musim PKP ini, tolonglah jujur dalam perniagaan. Kita cari rezeki, biar rezeki kita halal dan diberkati. Jangan duk tipu customer, tipu timbangan, tipu order. Banyak sekarang order post online. Orang order post, post baju raya, post tudung, tidak ikut spek sebagaimana yang kita share di katalog. Ini tidak jujur dalam berniaga. Post peti sejuk. Ada orang boleh peti sejuk. Taklah dia. Spek tak ikut. Peti sejuk tak ikut spek bagaimana dihantar. Kuih sampai rosak. Ya Allah. Ikutlah apa pun. Yang berniaga, tolong jujur dalam perniagaan. Kita boleh untung 2-3 ribu kat dunia, tapi hari akhirat pahala semayang puasa kena bayar kat orang, nak buat apa? Kita puasa letih bulan Ramadan ni. Dapatlah untung. Tipu duit 2-3-4 ribu dapat. Kita tipu orang. Kat akhirat jadi muflis. Ini kerugian yang sebenar-benarnya. Bayar gaji pekerja. Bayar duit partner. Janji nak bagi komisen orang. Kira betul-betul cek. Bagi komisen. Janji. Sekarang ni musim PKP. Nak upkan sale buat dropship. Bayar dropship itu. Kira betul-betul. Yang buat kerja dropship, duit itu uruskan dengan baik. Dropship apa benda tu Ustaz? Dropship. Tahulah orang yang terlibat dengan bisnes online ni. Jujur. Ruhaimi kata, yang tipu kita itu orang bukan Islam. Kita diberi pahala. Allah beri pahala di atas musibah yang terkena pada kita. Dia akan terus diazab. Tapi di atas musibah yang terkena, kita sabar, Allah beri pahala pada kita. Kita sambung lagi. Begitu juga para samsing yang memukul dan melukakan orang ketika di dunia ini. Membunuh. Bersedialah berhadapan dengan mangsa-mangsa anda di mahkamah Allah nanti. Kekuatan dan ruang di dunia ini hanya sementara. Tetapi ingatlah bahawa doa manusia yang dizalimi tiada hijab dengan Allah. Ada tak siapa sini yang biasa bunuh orang? Cuba tulis kat ruangan komen. Tak biasa pun yang pernah bunuh orang. Ada tak? Cuba tulis. Saya pernah bunuh orang. Ada tak sini? Tak ada? Tuan Mas Liza, Ustaz, kalau kita cakap maksudkan benda lain, tapi orang salah faham dan terasa hati, jatuh berdosa tak kita? Tapi kita tetap minta maaf sungguh-sungguh. Memang tak tahu. Dan ingat pun, kita kata kenapa sebab tak maksud nak buat orang terasa hati. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan adalah berdasarkan niat seseorang. Kita ada sebut perkara-perkara tertentu, ataupun zaman Facebook ni kita tulis kat Facebook, ataupun zaman WhatsApp ini kita tulis dalam dalam grup WhatsApp keluarga. Kita tulislah ada orang rasa macam perli dia, ada orang kata macam kata kat dia, lalu dia terasa hati. Kita pun minta maaf. Selesai dah bahagian kita. Kita tak ada niat nak kata kat orang. Tak apa. Orang mah pembunuh sini, Abadi pembunuh. Rahimah pembunuh, Husnizam pembunuh, bunuh nyamak. Nyamak berberon. Bila nyamak berberon, maka saya pun bunuh nyamak. Ramainya nyamak. Ialah musim sekarang ni nyamak berberon-beron. Okey, kita sambung lagi.
bagaimana mengelak daripada muflis. Kepada yang baru masuk, terima kasih tadi dari Ipoh tadi, tolong share. Pada yang tanya tentang buku, boleh PM, nanti kita bagi tahu kaedah, kita akan postkan. Allahu Akbar. Bagaimana mengelak daripada muflis? Ada dua pilihan sahaja untuk mengelakkan diri daripada diisytiharkan muflis di hari akhirat. Two choices. Ada dua pilihan. Sama ada tidak melakukan dosa kepada manusia. Tak buatlah dosa tu. Untuk elak diri daripada muflis di hari akhirat, tak buat dosa-dosa tersebut. Ataupun pilihan kedua, kalau dah buat, mesti mohon maaf dan redha kepada mangsa ketika di dunia lagi. Biarlah bersusah payah dan menahan malu ketika di dunia, kerana itu lebih baik daripada diisytihar muflis di hari akhirat. Satu, tak payah buatlah dosa muflis ni. Yang kedua, kalau dah buat dosa muflis ni, macam mana? Kalau bentuk fitnah, kalau bentuk maki hamun, kena minta maaf. Ustaz, saya malu Ustaz nak minta maaf dengan staf saya. Memang saya ada maki dia. Saya minta maaf. Lebih baik malu kat dunia daripada muflis di hari akhirat. Panggil staf tu. Bagi duit RM100. Bulan puasa ni pula. Ni saya nak bagi awak duit RM100. Buat apa bos? Tak apa, bulan Ramadan. Lepas tu saya ni selalu saya duk maki awak kan. Saya minta maaf. Saya harap awak tolong maafkan. Ni saya nak tambah RM100 lagi. Saya bagi RM200 awak. Awak maafkan saya Saya duk maki awak selama ni. Oh bos, terima kasihlah bos. Gini bos. Bos nak maki saya pun makilah. Bos bagi je RM100 tiap-tiap bulan tambahan. Bos nak maki-maki. Kan? Kalau bak maki, bak fitnah, kena pergi minta maaf. Cik, saya minta maaf cik. Saya yang fitnah kat cik dulu. Yang saya buat statement kat Facebook, yang saya cerita kat orang sebenarnya perkara tak betul. Dan syarat, sekiranya yang difitnah tu kata saya boleh maafkan, tapi awak fitnah saya kat Facebook awak, ada 4,000 friend. Awak kena tulis balik pengakuan di Facebook awak juga bahawa yang awak tulis itu awak fitnah saya. Baru saya boleh maafkan awak. Habis macam mana? Kena buat. Kita kena buat. Yang penting kita nak dapat dia maafkan kita kena buat. Itu bab minta maaf. Tapi kalau bab ambil harta, tipu harta pusaka adik-beradik, tanah pusaka yang kita tipu, staf yang kita tak bayar gaji, partner bisnes yang kita tipu duit untung tu, komisen yang kita janji kita tak bayar, customer yang kita tipu barang, dia bayar tapi kita tipu, itu semua kita kena bayar balik duit dia orang. Atau kita kena pujuk supaya mereka redha. Kalau mereka redha, settle. Alhamdulillah. Tapi kalau mereka kata duit aku tu, kau bayarlah. Biarlah 2,000 tak banyak pun. Aku perlu duit. Bayar. Wajib bayar. Untuk mengelakkan daripada kita muflis di hari akhirat. Seseorang yang diisytiharkan bankrupt ataupun muflis di dunia, masih ada lagi saudara mara, kawan-kawan boleh injek modal, balik kapung jual buah pisang, jual air tebu. Ada saudara mara, kawan-kawan lama tolong injek modal. Tetapi apabila Allah telah isytiharkan muflis, ke mana lagi hala tuju melainkan neraka Jahannam, waliyadzubillah. Dosa maki hamun hanya terhapus dengan cara memohon maaf daripada orang yang dimakinya. Begitu juga dengan memukul dan melukakan orang. Islam memberi hak qisas, balas balik kepada orang yang menjadi mangsa. Perbuatan fitnah pula disyaratkan memohon maaf dan mengisytiharkan kepalsuan fitnah. Wahai orang politik yang suka fitnah, lawan politik, ingat, dapat kursi pun ke akhirat tak lepas. Dia ada dua politik ni. Sama ada dia fitnah lawan politik dari parti lain, ada juga memfitnah sama sendiri dalam sama-sama puak sebab nak berebut jawatan. Sebab nak berebut jawatan, nak jadi kandidat, nak jadi calon, fitnah. Cah keting. You know cah keting?
mengecas keting. Itu bahasa dia. Jadi dia mengecas keting kawan dalam satu grup sendiri supaya dia dapat. Dia pun fitnah. Itu mengecas keting. Ini. Yang fitnah kena declare. Kena declare. Dulu saya fitnah dia. Dulu saya bawa kertas foto stick warna hitam tu saya berlakon je. Kena isytihar. Tak isytihar, dulu saya kata ni maklumat ni. Saya fitnah je. Ustaz, macam mana yang duduk kerja tolong menyebarkan fitnah? Yang menyebarkan fitnah. Dia kerja dia tolong. Banner persepsi negatif. Banner persepsi negatif. Kerja dia sebarkan fitnah. Ingat, pada sahabat-sahabatku cyber trooper yang dikasihi sekalian, bertaubatlah kepada Allah bulan-bulan Ramadan ni. Pada sahabat-sahabat yang bertugas sebagai cyber trooper, ingat, setiap yang kita tulis, setiap yang kita share, ada kira dosa pahala semuanya di hari akhirat. Kalau yang kita memang tujuan kita memang kita nak sebar fitnah. Fitnah. Sehingga akhirnya banner persepsi akhirat. Berat. Muflis. Semayang, puasa, zakat kena bayar pahala kat orang. Dosa dia kita kena pikul. Ya Allah. Tak percaya? Try mati dulu. Tak percaya? Try mati dulu. Begitu juga dengan memukul dan melukakan orang. Islam memberi hak qisas kepada yang menjadi mangsa. Perbuatan fitnah pula disyaratkan memohon maaf dan mengisytiharkan fitnah tersebut. Dosa kelima, iaitu memakan harta orang. Dia mestilah memulangkan balik nilai harta tersebut atau mendapat redha mangsa. Ya Allah, bahayanya dosa-dosa sebegini. Na'udzubillah. Moga-moga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya beli rumah. Pemaju Sapal Learning tak beri-beri CF. Bayar beres belah kedah. Setiap kali jumpa tanya khabar macam-macam. Macam mana? Ya Allah. Jamal Abdul Nasir, unfriend cyber trooper, tak memutuskan silaturahim. Biarlah dia nak buat kerja dia. Cyber trooper ni sambil-sambil kita dakwah dia. Cuma kita kena cerdik, kita kena kenal dia. Kalau dia tulis gini, ni unsur jenis-jenis cyber trooper, kita kena kenal pasti. Jangan kita layan, jangan kita ikut dia punya rentak. Tak payahlah unfriend, suka juga tengok cyber trooper ni. Sebab dia tolong tarik trafik ke Facebook kita. Tapi kita kena kenal lah perangai dia. Kalau tulis gini, cyber trooper. Dan moga-moga kita tak unfriend dia moga-moga kita, manalah tahu kita menjadi sebab cyber trooper bertaubat. Besar pahala kita kan. Tadi Hazri tadi pemaju kita bayar dah. CF tengok agreement macam mana. Tengok agreement dia ada dua lah. Dia ada dua Hazri, dia ada dua, sama ada undang-undang di dunia dan topik hadis kita. Dari segi undang-undang di dunia, macam mana agreement yang kita sign dulu, bayar berapa, bila dapat CF, macam mana agreement, semua ada clause-clause-nya saja. Jadi sebab itu kita nak beli rumah, nak beli property, kita perlu lawyer yang explain semua perkara. Cari lawyer yang kenal, bukan lawyer sekadar nak kejar terik je, nak dapat customer je. Dia tak brief kita. Lawyer pula supaya rezekinya berkat, setiap klien kita kena brief. Ini clause ini maksudnya. Ini kalau lambat jadi gini, kalau ni. Lawyer untuk berkat rezeki kena brief customer dengan jelas. Risiko-risiko kena brief. Ini agreement, kalau awak gini kena brief. Itu cerita undang-undang dunia. Setiap kali jumpa tanya khabar macam-macam alasan. Developer ataupun pemaju. Itu kita boleh guna undang-undang dunia, mana agreement dulu. Yang kedua, kalau memang dia tipu kita, dia tak akan selesai di hari akhirat. Termasuk juga dalam orang muflis yang tipu hak orang. Ini dalam bab bisnes lah. Allahu Akbar. Jadi alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung. Moga-moga kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang muflis di hari akhirat. Jadi saya rasa sekadar itulah. Ada apa-apa soalan? Pada yang belum share, tolong share. Moga-moga majlis ilmu kita tersebar.
Kepada yang tanya tentang buku, boleh PM. Nanti kita beritahu cara macam mana nak beli. Kami akan post, insya-Allah. Esok tajuk penting esok. Checklist ke-8, surat cinta buat pemimpin. Cuba tulis tajuk esok. Checklist ke-8, surat cinta buat pemimpin. Ni kita nak cerita buat pemimpin sikit ni. Pemimpin baik, pemimpin tak baik. Tulis di ruangan komen. Tajuk esok, checklist 8. Surat cinta buat pemimpin. Tulis di ruangan komen. Tajuk esok, checklist 8. Surat cinta buat pemimpin. Ya Allah. Ot pensi, buku dah habis stok. Boleh. PM balik kita akan maklum balik cara balik. Ustaz buat juga IG live, IUZ. Kalau buat IG, saya ada satu telefon. Boleh ke nak buat dua-dua? Ke saya kena buka satu lagi telefon lain on IG ke? Untuk on dua-dua kena pakai dua telefon ke? Kita ada satu je telefon. Esok Muhammad Sofian, insya-Allah surat cinta buat pemimpin. Checklist ke-8. Surat cinta buat pemimpin. Esok kena tolong tag. Bonda ucap kemang marah. Hari ni bonda sambung puasa di seberang baru pula. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Gile-gile. Alhamdulillah. Kiriman. Alhamdulillah. Moga-moga tambah selera. Okey. Jadi sekadar ini dulu daripada saya. Terima kasih yang terus bersama. Kita habis dah kuliah ni. Cuma saya sajalah nak baca komen-komen. Nurul Wardah, Nia Senja, Safira, Azhar Adnan, Mardiah Abdullah. Terima kasih. Checklist ke-8. Tajuk esok, surat cinta buat pemimpin. Ni. Okey, tajuk esok. Checklist 8, surat cinta buat pemimpin. Terima kasih. Nurius Liza Love Ismail. Hari ni boleh baca buku, Alhamdulillah. Tuan Mas Liza, ya Kak? Alhamdulillah. Esok kulit berapa? Kulit enggak ingat itu muka suratnya. Kulit 91. Iya, itu sahabat kita dari Indonesia. Okey, Alhamdulillah. Kita pakat-pakat pergi tunggu maghrib pula. InsyaAllah. Terima kasih pada sahabat-sahabat. Kifli ada. Risalah ke Izo. Muhammad Mahusin. Alhamdulillah. Mazuki Maktab. Umi Hendon. Okey. Farahana Muhammad Nur. Macam mana pemfitnah yang tidak pernah insaf? Muflis di hari akhirat. Odain. Bagi dah? Masita. Ya, Alhamdulillah dapat dengar kuliah. Saya pun ucap terima kasih pada saya bila sahabat-sahabat komen, stay, tolong share. Saya pun tu Arah Iman. Tiba dah kiriman. Tambah Alhamdulillah. Doa-doa dah. Alhamdulillah. Harry. Ustaz tanya kerja sambil dengar live. Tak mengapa. Boleh dengar live dengan syarat tidak mengganggu kerja. Kalau ganggu kerja, kena fokus kerja. Dengar live masa lain. Selesai kerja dulu. Lepas isyak ada kuliah ke Ustaz? Pukul 9.30 malam. Studio Barakah. Azhar Adnan tanya lepas isyak. Azhar Adnan. 9.30 malam buka Studio Barakah. Kita pakat-pakat dengar Ustaz Mak Isa. Nak pergi masak pula. Bagus. Pergi masak. Maghrib dekat dah ni. Shina. Buku dah beli Ustaz. Tapi sayang buku tak bawa balik kampung. Boleh beli hak baru setel lagi. Rubiah. Esok kuliah pukul 11 pagi waktu Malaysia. Muhammad Sayuti. Terima kasih. Saya dari Fakulti Uniza Ustaz. Ya, Alhamdulillah. Ada. Alhamdulillah, terima kasih Fakulti
Islam contemporary Islam dari Nizar. Moga-moga kuliah ini ada manfaat kepada yang bersama kita pada pagi ini insya-Allah. Pak Suwan, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, jadi saya berhenti dulu. Moga-moga ada manfaatnya insya-Allah. Sedikit perkongsian majlis ilmu. Saya berhenti dulu sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang belum share, tolong share ya. Tolong share. Moga-moga tersebar majlis ilmu kita. Wallahu a'lam bissawab.